Sudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan peluang untuk meneruskan ibadah kita. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Jadi kita akan ambil sedikit masa pagi ini untuk bercakap tentang din. Majlis Bina Nu'min Sa'ah, mari kita duduk sebentar untuk memperbaharui iman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kasih, Islam adalah agama masa depan. Dan kalau kita rujuk kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Fathiyakan dalam Maza Ya'ni Intimak lil Islam, apa makna saya intimak ke dalam Islam? Apa maksud intimak? Intimak ni artinya ialah kita secara literalnya menggabungkan diri ke dalam Islam. Kita tak cukup dilahirkan sebagai Islam, tak cukup ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Adil. Dia lahirkan kita dalam keluarga Muslim dan dia lahirkan acung dalam keluarga bukan Islam. Allah Taala Maha Adil. Sebab yang dikehendaki daripada kita bukan dilahirkan sebagai Muslim, tetapi intimak ke dalam Islam. What matters is not that you born as a Muslim. What matters is whether you end as one, whether you die as one. Jadi intimak lil Islam, intimak ke dalam Islam, menggabungkan diri ke dalam Islam ini diulas oleh Ustaz Fathiyakan sebagai mereka yang mestilah Muslim dari sudut akidahnya, Muslim dari sudut ibadahnya, Muslim dari sudut akhlaknya, Muslim dari sudut muamalahnya, Muslim dari sudut kekeluargaannya, Muslim dari sudut kemasyarakatannya, Muslim dari sudut kenegaraan dan sebagainya. Dan bahagian kedua beliau menyebut tentang seorang yang intimak ke dalam Islam ini ialah mereka yang yakin dengan masa depan Islam, yang memetakan kehidupannya dengan masa depan Islam. Dalam arti kata yang lain, dia akan rancang kehidupannya supaya masa depannya selari dengan masa depan Islam ya. Inilah yang membezakan kita daripada umat-umat yang lain. Umat Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah umat yang sangat beruntung. Kerana apa? Kerana mereka mengetahui apa yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang sama-sama kita bacakan malam tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, iaitu mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi. Sebagaimana ghaibnya masa depan, begitulah juga ghaibnya masa lalu. Sebab kita ini hanya diberi pengetahuan sekadar apa yang diketahui oleh manusia. Sedangkan apa yang tidak diketahui sebelumnya itu hanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan ya, asal kejadian manusia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewahyukan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku nak jadikan seorang khalifah. Dari situ kita tahu kita berasal daripada Adam alaihissalam.
Nah, mari kita tengok mereka yang tidak diberikan hidayah, yang tidak terdedah kepadanya wahyu ilahi, maka mereka membuat kajian demi kajian, eksplorasi demi eksplorasi. Akhirnya seorang manusia bernama Charles Darwin merumuskan manusia itu berasal daripada burung. Jauh punya, kan? Itu sebab kita kata kita ni umat yang beruntung, sebab kita tahu apa yang telah berlalu, bahkan apa yang akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita tengok kawan-kawan kita dalam kawan-kawan kita kaum Cina, dalam budaya orang Cina ni ada satu ungkapan, bagaimana aku lahir aku tak ingat, bagaimana aku mati aku tak tahu. Bayangkan tuan-tuan dan puan, hidup antara tak ingat dan tak tahu. Tapi isunya dekat sini bukan tak ingat dan tak tahu. Isunya sini adalah kita tahu daripada mana kita datang, untuk apa kita berada atas muka bumi ini, dan ke mana kita nak pergi. Jadi manusia Muslim ni adalah manusia yang seharusnya mempunyai suatu hala tuju hidup yang jelas. Tak mungkin seorang Muslim itu celaru hidupnya. Sebab apa? Semuanya telah ditentukan. Dia tahu daripada mana dia datang, untuk apa dia jadikan, dan ke mana dia pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, suatu yang amat mendukacitakan, ya. Kerana saya melihat, membaca daripada suatu laporan resmi, kebelakangan ini kadar kes bunuh diri di kalangan umat Islam, kalau tak silap 6 hari satu kes. Bayangkan, dah sampai ke tahap di mana umat Islam sudah hilang, sudah sampai kepada tahap putus asa dan membunuh diri. Ini suatu yang kita tak pernah dengar 5 tahun dulu ataupun 10 tahun dulu. Itu menunjukkan kita kena kembali intimak ke dalam Islam, supaya umat Islam ni tahu daripada mana dia datang, untuk apa dia ada atas muka bumi ini, dan ke mana dia akan tuju. Baiklah tuan-tuan dan puan. Nah, kalau kita nak jadikan sebagai contoh, kita ada contoh. Kita ada contoh bagaimana yakinnya umat Islam terhadap masa depan. Saya nak sebut dekat sini beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, yang mana umat Islam ini sudah diberikan suatu gambaran yang jelas apa yang bakal terjadi, dan sebagainya telah pun terjadi, sebagainya sedang terjadi sekarang, dan sebagainya pasti akan terjadi dalam masa-masa yang akan datang. Ketika berlakunya perang Khandaq, kita tahu perang Khandaq ini adalah satu peperangan yang sangat getir, sangat meruncing, sebab umat Islam ketika itu dikepung oleh seluruh jazirah, mengumpulkan kekuatannya untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Sebab itu dinamakan perang Ahzab, perang tentera bersekutu. Mereka bersekutu seluruhnya untuk menghancurkan Madinah. Dan setiap sahabat, setiap umat Islam ketika itu mesti berada kepada pos-pos kawalan masing-masing, dan mereka tidak dapat meninggalkannya, sehingga dikatakan mereka nak qada hajat pun sukar, sebab masing-masing tak dapat meninggalkan pos kawalan masing-masing. Ketika itulah, ketika mereka nak menggali parit, terjumpa satu batu besar yang dihantar banyak kali tak pecah. Lalu tukulnya diserahkan kepada Rasulullah SAW dengan 3 hentakan keluar cahaya yang menyinari timur, barat dan seluruh dunia, sehingga tergambar padanya istana Kisra, istana Kaisar, Rom, Parsi dan seluruh alam. Maka ketika itu Rasulullah SAW dia mengatakan bahawa kamu akan menawan kota Konstantin dan Rom. Bayangkan dalam keadaan gawat sedemikian, sehingga nak qada hajat pun payah, tiba-tiba Rasulullah memberikan suatu pengharapan bahawa kamu akan menakluk kota Konstantin dan Rom. Agaknya kalau kita lah yang berada dalam suasana itu, tuan-tuan dan puan, apa reaksi kita? Kita agaknya pandang Rasulullah ke atas ke bawah. Ya Rasulullah, kita sekarang ni sedang menghadapi musuh di Jazirah Arab. Tak payahlah kita bercakap tentang Parsi ke Rom. Mari kita selesaikan isu. Agaknya kalau itulah, kalau kualiti manusia seperti kita yang ada dalam suasana itu, agaknya itulah reaksi. Ataupun mungkin kita pandang masalah ke atas, wah, mana kita, bila ya Rasulullah, bila? Orang yang bertanya bila ni orang yang tak yakin. Sebaliknya para sahabat apabila dikongsikan berita gembira sedemikian, apa reaksi mereka? Reaksinya ialah yang mana dulu ya Rasulullah. Sebab Nabi kata kamu akan menawan kota Konstantin dan Rom. Sahabat tanya yang mana dulu? Dia tanya tu supaya kami dapat memberikan tumpuan kepada yang pertama. Nabi tak jawab yang mana-mana dululah. Tak.
Nabi jawab, kota Konstantin. La ilaha illallah. Maknanya satu pengajaran yang dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan gawat dan genting sekalipun, umat Islam ini tidak pernah putus keyakinannya tentang masa depan. Bagi umat Islam ni, dia hanya ada dua pilihan. Kedua-duanya adalah keberuntungan, iaitu menang atau syahid. Bahkan syahid itu lebih beruntung daripada menang di atas muka. Sebab itulah setelah Fathul Makkah, dan kemudian Islam tersebar ke utara, timur, selatan dan barat, sahabat-sahabat tidak pernah lupa kepada janji Rasulullah tentang masa depan. Mereka membuat perancangan untuk menakluk kota Konstantin bermula daripada zaman Umar Al-Khattab, diikuti oleh zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, 800 tahun selepasnya, 1453, jatuhnya kota Konstantinopel, itulah di Istanbul hari ini. Nah, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, agaknya lah, kalaulah kota Konstantinopel belum jatuh saat ini dan sudah berlalu 1400 tahun, agaknya apa persoalan yang timbul dalam fikiran? Betul ke tidak apa ini sebuah Islam? Tidak. Para sahabat sepanjang 800 tahun ini tidak pernah, umat Islam sepanjang 800 tahun ini tidak pernah meragukan kebenaran janji Rasulullah SAW, janji Allah SWT yang diucapkan melalui lidah Rasulullah SAW. Sehingga seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau inilah yang menumpangkan Nabi dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah ketika Nabi singgah di Quba. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menyertai salah satu ekspedisi untuk menawan kota Konstantin, dan dia tercedera parah, luka parah yang membawa pada kematian. Dan dia berwasiat, kebumikan aku di bawah tembok-tembok kota Konstantin. Aku nak mendengar tapak kaki kuda tentera muslimin apabila mereka menyeberang masuk ke kota ini. Dan Abu Ayyub Al-Ansari quote-unquote mendengarnya 800 tahun kemudian. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan, pergi Istanbul, dekat situ ada Masjid Sultan Ayub, itulah dia makam Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi umat Islam ini adalah umat yang di dalam hatinya digenggam satu keyakinan bahawa masa depan adalah untuk Islam. Jadi sekarang ni bahagian yang pertama sudah terlaksana. Bagaimana bahagian yang kedua? Bahawa kamu akan menakluk kota Konstantin dan Rom. Selepas jatuhnya kota Konstantin, beberapa ekspedisi disusun untuk mengepung Rom. Rom di Itali, 2 kali pada kurun ke-16 Rom dikepung, tak jatuh juga Rom sehingga hari ini. Jadi apakah kita meragukan? Tidak, tuan-tuan dan puan, sebenarnya ia sedang terjadi pada hari ini. Kerana ulama menafsirkan Rom yang disebut oleh Nabi itu bukan Rom di Itali. Yang disebut oleh Rasulullah SAW, Rom itu adalah kuasa-kuasa barat. Dan sebagaimana Islam dimenangkan dengan pedang di kota Konstantin, Islam akan dimenangkan dengan dakwah di dunia barat. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita sedang menyaksikan kebenaran kata-kata Rasulullah SAW ini apabila Islam adalah agama yang paling pesat berkembang di dunia. The fastest growing religion in the West is Islam. Tahun ini Amerika Syarikat, United States Postal Service, Perkhidmatan Pos Amerika Syarikat akan mengeluarkan stamp Aidil Fitri untuk tahun yang ke-9. Untuk tahun yang ke-9, stamp Aidil Fitri dikeluarkan. Apa maknanya? Masa saya belajar dulu dekat US, setiap tahun apabila menjelangnya Christmas, mereka akan mengeluarkan stamp Christmas. Jadi kalau kita kirim surat, masa tu kan pakai surat lagi, masa tu tak ada handphone, tak ada email. Memang homesick ni, hantar surat 2 minggu sampai, surat patut 2 minggu, sebulan baru dapat. Masa tu gunalah stamp Christmas, masa tu cuti. Sekarang ini mereka sudah mengeluarkan stamp Eid Grip. Apa maknanya? Maknanya umat Islam di Amerika sudah sampai kepada satu tahap bilangan yang mereka ini tidak boleh diketepikan, tidak boleh dipinggirkan. Dan yang percaya suatu masa nanti Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal akan isytiharkan public holiday di United States.
Dan beberapa bulan yang lepas 3,000 rakyat Jerman mengucap syahadah di dalam sebuah masjid Islam. Inilah suatu bukti akan kebenaran kata-kata Rasulullah SAW. Dan ini yang saya nak sebut ni, panjang pula mukadimah ni, kita cuma ada 45 minit. Dua kata-kata yang saya nak sebut dekat sini. Yang pertama adalah kata-kata yang terbit daripada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Memanglah tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok keadaan umat Islam pada hari ini, tak sepadan dengan apa yang saudara cakap, dengan apa yang realiti umat Islam pada hari ini. Tak sepadan. Tetapi Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan umat ini sakit sebagaimana tubuh seorang manusia sakit, dan sebagaimana penyakit pada batang tubuh itu akan sembuh, maka penyakit pada batang tubuh ini, umat ini juga akan sembuh. Kita sebenarnya sedang melalui proses perawatan dan pemulihan. Batang tubuh yang sakit itu, umat Islam itu kalau digambarkan sebagai batang tubuh, daripada hujung rambut sampai hujung kaki penuh dengan penyakit, daripada kelimomonya sampai sopaknya sampai sakit jantungnya, semua ada, semua ada. Tetapi kalau pesakit ini panjang umur dan mengikut nasihat doktor dengan cermat, follow prescription, maka penyakit dia akan sembuh. Dan sebagaimana batang tubuh ini akan sembuh, umat ini juga akan sembuh. Dan kita sebenarnya sedang menuju pemulihan dan kesembuhan. Ini yang disebut oleh Syahid Syekh Ahmad Yassin. Beliau mengatakan kita tidak akan membuat keputusan berdasarkan kelemahan kita pada hari ini. Ya, bagaimana kuat sekalipun umat Islam di Palestin pada hari ini, mereka masih lagi berada pada tahap yang tidak sebanding dengan pihak musuh dari sudut kekuatan fizikal. Dari sudut kekuatan rohani, memang kita akui umat Islam di Palestin sudah sampai ke tahap itu. InsyaAllah kita sudah mendapatkan komitmen daripada Aqsa Sharif untuk menghantar sekurang-kurangnya seorang imam daripada Gaza untuk mengimamkan solat tarawih. Nanti boleh bincang dengan Ustaz Aminuddin. Kita sedang meneruskan ini, insya-Allah. Selama 5 hari kita peruntukkan. Dan tuan-tuan dan puan boleh mendengar sendiri, boleh melihat sendiri suatu manifestasi tarbiyah yang berteraskan Quran yang ada di bumi Gaza dan Palestin, insya-Allah. Jadi beliau mengatakan kita tidak akan buat keputusan berdasarkan kelemahan kita pada hari ini, sebaliknya kita akan menyerahkan masa depan Palestin pada generasi yang akan datang yang punya kekuatan yang sebanding dari sudut fizikalnya, dari sudut militernya, dari sudut politiknya. Ini adalah suatu keyakinan. Makna apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Yassin ini adalah kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menyelesaikan, tidak akan buat keputusan berdasarkan kelemahan kita ini, berarti kita tidak akan menyerah. Kita akan terus bertahan. Kita akan terus bertahan. Dan kita akan maju ke depan dan mengambil semula apa yang diambil daripada apa yang dirampas oleh umat Islam ini, apabila kita persiapkan satu generasi yang memiliki kekuatan yang ampuh, yang sebanding dengan itu. Itu akan menjadi kenyataan. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya nak tunjukkan belakang kita ini. Ini saya cuba lakarkan. This is an attempt to plot the progress of this ummah based on what happened in the past and also present at present. Saya memerlukan 1.5 jam untuk hurai benda ini. Cukup saya rumuskan saja. Kalau kita tengok di dalam graf, kita sekarang berada di mana? 2012. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, graf ini menunjukkan apabila kita tinggalkan Islam, maka kita akan melalui fasa-fasa merudu dan kejatuhan. Tapi apabila kita kembali kepada Islam, maka kita akan dapati kita akan berada pada fasa-fasa naik dan pemulihan dan kemenangan.
Bagi kita yang berumur 50-an dan 60-an, pasti ingat apa yang berlaku pada tahun 1967. 1967 ini gendang perang dipalu dengan sekuat-kuatnya. Gamal Abdul Nasir dengan lantang, beliau adalah seorang orator, seorang komidator yang hebat. Dengan lantangnya beliau mengatakan, kita akan hapuskan Israel daripada muka bumi. Apa yang berlaku? Umat Arab yang dihapuskan dalam tempoh 6 hari. Sebab itu dinamakan apa? The 6-day war. Dalam tempoh 6 hari, 3 negara Arab mengalami kekalahan yang paling teruk dalam sejarah, yaitu Mesir, Suria dan Jordan. Termasuk negara-negara Arab lain yang membantu, baik dari sudut material, baik dari sudut modal, termasuk Arab Saudi, negara-negara Teluk, Maghribi, Libya dan Tunisia. Bayangkan, keputusan daripada peperangan ini ditentukan pada hari yang pertama. Sebab itu ketika saya muncul di TV bernama ketika itu, yang host program ini adalah Ustaz Wan Surbani Leman. Sebelum ke udara, saya bertanya kepada Ustaz Wan Surbani, Ustaz, boleh terangkan tak apa maksud An-Naqsa? Sebab dalam terminologi Arabnya, peristiwa perang 6 hari ini dikatakan An-Naqsa. An-Naqsa ni maksudnya kekalahan. Tapi bila saya tanya Ustaz Wan Surbani, Ustaz boleh terangkan tak secara lebih tepat lagi apa maksud An-Naqsa ni? Beliau termenung sikit. Sapu bersih. Memang ya, sapu bersih. Sapu bersih. Bukan sahaja umat Arab mengalami kekalahan paling teruk, ya? Kita kehilangan semenanjung Sinai, kita kehilangan Gaza, kita kehilangan tebing barat, kita kehilangan tanah tinggi Golan, kita kehilangan Beersheba di Lebanon. Yang paling kemuncaknya adalah kita kehilangan Masjid Al-Aqsa pada 7 Jun 1967. Dan pada tarikh itulah sehingga hari ini sudah 45 tahun Masjid Al-Aqsa terus berada di bawah kepungan dan pendudukan Islam. Itu apa yang berlaku pada tahun 1967. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku pada tahun 1973, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, ada sedikit kemajuan dekat situ. Dia tak terus jatuh. Kerana apa? Kerana peperangan ini berlaku dalam bulan Ramadan. The October War of 1973, ya. Tuan masih ingat lagi sama tu? Saya masa tu dah jam 4, saya ingat lagi. The October War of 1973 atau Perang Ramadan, Operasi Badar. Pada hari pertama peperangan, 500 kereta kebal Israel dimusnahkan. 200 jet pejuang Israel ditembak, terutama di ruang-ruang udara Mansurah di Mesir. Bayangkan, peperangan ini masih didasarkan di atas nasionalisme Arab, tapi oleh kerana ianya berlaku dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri kekuatan yang luar biasa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab peperangan ini tidak didasarkan di atas Islam sepenuhnya, kemenangan yang pertama tersebut cancel out dengan kekalahan yang menyusul. Dan bukan sahaja kita kehilangan, Mesir terikat dengan satu perjanjian namanya Camp David. Bahkan Anwar Sadat dimalukan dalam perjanjian Camp David yang ditandatangani pada tahun 1978 apabila dia pergi ke Baitul Maqdis, dan Menahem Begin ketika itu mengucapkan kepada Anwar Sadat sambil berjabat tangan, "Welcome to Jerusalem, the eternal capital of Israel." La ilaha illallah. Satu tamparan hebat bukan saja kepada Anwar Sadat tapi kepada seluruh dunia Islam. Itulah yang menyebabkan beliau ditembak mati pada tahun 1981. Dan di kuburnya ditulis disembelih atas nama Islam. La ilaha illallah. Itulah peristiwa yang berlaku. Saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku pada tahun 1987. Apabila kita mengalami kekalahan demi kekalahan demi kekalahan, ya. Kerana apa? Kerana kita bergerak atas ideologi dan izm-izm yang asing dengan Islam, ya. Kita berkiblat kepada timur, sosialisme, bahkan brand sosialisme yang dinamakan Nasirism, berdasarkan kepada ideologi mengagung-agungkan Gamal Abdul Nasir. Kemudian apabila kalah dalam perang 1967, Mesir berkiblat pula kepada Barat, kepada Amerika Syarikat. Daripada Rusia, Soviet ketika itu sekali Rusia,
beralih kepada Amerika. Ketika itulah umat Islam tersentak dan tersedar, kita harus kembali kepada Islam. Dan kehadiran Ikhwanul Muslimin di Mesir yang sudah bekerja sejak daripada tahun 1928 ketika jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, mereka terus bekerja, membina, dan akhirnya apabila keyakinan umat itu goyah, mereka kembali kepada Islam. Kita saksikan pada tahun 1987 tercetusnya satu peristiwa yang dinamakan Intifada. Buat pertama kalinya seruan untuk membebaskan bumi Palestin ini dilaungkan daripada mimbar-mimbar masjid. Dan ketika itulah tuan-tuan dan puan, sokongan umat ini mulai dirasakan. Sebelum itu, sokongan kita kepada Yasir Arafat hanya sekadar kita menyokong perjuangan Palestin, tetapi kita tidak terlibat. Tidak ada usaha untuk mengumpul dana, tidak ada usaha untuk terlibat bersama-sama rakyat Palestin membebaskan tanah suci. Kita tak teringat pun dalam kotak fikiran kita di Masjid Al-Aqsa, tak pernah teringat pun. Tapi apabila laungan jihad mula berkumandang pada tahun 1987 dan terbentuknya sebuah gerakan yang dibina sejak tahun 1948 namanya Hamas, maka kita dapati gerak ini menaik. Akhirnya pada tahun 2011 kita menyaksikan tumbangnya rejim Arab yang selama ini mencengkam bumi Palestin. Waktu saya nak kata, kita sedang menuju kemenangan. Nah, untuk menuju kemenangan ini, mari kita lihat sirah. Kerana sirah yang kita baca sebenarnya adalah suatu lembaran-lembaran yang hidup. Sirah ini bukan satu penglipur lara. Kisah perjalanan perjuangan seseorang ini bukan penglipur lara. Dia sebenarnya adalah suatu kisah yang hidup. Dan mereka yang menghayati sirah ini dalam arti kata menghayatinya secara realiti, mereka akan melalui fasa-fasa yang dilalui oleh Rasulullah SAW dengan natijah yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pada tahun 2006 apabila Hamas memenangi pilihan raya legislatif Palestin yang pertama, maka ketika itu Israel mula mengenakan kepungan dan sekatan ke atas Gaza. Kepungan dan sekatan ini mengingatkan kita kepada boikot Quraisy ke atas Rasulullah SAW dan Bani Hashim yang berlangsung selama 3 tahun di Syi'ib Abi Talib. Kita akan melihat kesamaan-kesamaannya, tuan-tuan. Bagaimana boikot ini masuk tahun pertama, masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga. Apabila masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, mereka mula terdengar anak-anak menangis kelaparan, pedih, menahan perut yang lapar. Pada tengah malam, mereka mula bercakap-cakap di kalangan orang-orang Quraisy, sanggupkah kamu membiarkan saudara-saudara kamu kelaparan sedangkan kita kekenyangan? Sanggupkah kamu membiarkan mereka bertelanjang sedangkan kau berpakaian? Maka ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat orang-orang Quraisy yang ada dhamir, yang masih ada hati perut walaupun mereka kafir. Contohnya anak saudara kepada Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah SAW sendiri. Beliau telah memunggah barang-barang makanan di atas pundak unta, kemudian dipukul punggung unta itu dengan harapan unta ini berlari sampai ke Syi'ib Abi Talib. Tetapi seringkali dipintas oleh petrol Quraisy untuk memastikan barangan tadi tak sampai. Nah, 2010 apa yang berlaku? Suatu flotila Mabi Marmara, 600 orang yang berada di atasnya. 200 daripadanya bukan Islam, Americans, Irish, Australian, bahkan Jews pun ada. Mereka bersama-sama dengan umat Islam, put their lives on the line. Mereka nak masuk ke Gaza, apa yang berlaku? Dipintas oleh komando Israel, ada 9 orang. Kesan daripada serangan ini, apa yang berlaku? Seluruh dunia bangkit, memberikan sokongan. Ireland menutup pelabuhannya kepada kapal-kapal Israel untuk sebulan. Spanyol menutup kedutaan Israel
Kita tengok ni, sebagaimana umat Islam akhirnya, Rasulullah SAW akhirnya dibebaskan oleh orang-orang Quraisy sendiri yang membatalkan boikot ni. Mereka pergi ke Kaabah, mereka nak koyakkan surat perjanjian boikot, tetapi dilihat surat tadi sudah dimakan anak-anak kecuali perkataan dengan nama Allah. Begitu juga lah kita lihat seluruh masyarakat antara bangkit bersama-sama dengan umat Islam. Jadi pada tahun 2010, bermula 2010, bahkan lebih awal 2008 apabila berlaku serangan besar-besaran ke atas Gaza, kita lihat sokongan kepada perjuangan Palestin ini bukan sahaja tertentu pada umat Islam, tetapi juga pada seluruh masyarakat antarabangsa. Bahkan demonstrasi yang terbesar bukan di Kuala Lumpur. Demonstrasi yang terbesar berlaku di kota London, di New York, di Washington DC, di Chicago, di Frankfurt. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita menatap lembaran sirah, kita sebenarnya sedang melihat apa yang berlaku pada hari ini. Bahkan apabila boikot tadi diangkat pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW keluar menuju Taif. Dan kita tahu apa yang berlaku di Taif. Baginda SAW dilontar dengan batu berdarah sehingga bertakung darah di dalam kasutnya. Dan pada malam itulah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Balik saja Rasulullah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, mulalah Allah SWT membuka pintu-pintu kemenangan. Bermula dengan orang-orang Yathrib datang rombongan demi rombongan untuk berbai'ah kepada Rasulullah. Kemudian berlaku bai'ah yang pertama, bai'atul Aqabah yang kedua, kemudian hijrah, kemudian Ghazwatul Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq, and the rest is history. Sebab itu tuan-tuan dan puan, cuba tengok mazhab, tengok Quran, surah yang merujuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, itu namanya surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Ayat yang menyebut tentang peristiwa ini adalah ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang Maha Suci Allah memperjalankan hamba-Nya di malam hari sehingga akhir ayat, ya? Yang mana ayat ini, oleh kerana dia ayat yang pertama daripada surah Al-Isra dan dia adalah merupakan juzuk yang ke-15, berarti ayat ini berada di tengah-tengah Quran. Scholars, penyelidik, pengkaji-pengkaji mengatakan ada sebab tertentu kenapa ayat ini berada di tengah-tengah Quran. Dan bila ditengok peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga berlaku pada tahun yang ke-11, bulan yang ke-6 daripada kenabian Rasulullah SAW sepanjang 23 tahun. Bayangkan, berarti di tengah-tengah period nubuah. So it was the turning point. Nah, sebelum kita sampai turning point, seperti orang-orang tua sebut, apabila malam semakin pekat, itulah petanda fajar akan menyingsing. Baik, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan apa yang dimaksudkan dengan malam yang pekat. Itu dah on ni, Ustaz. Baik, apa yang saya akan tunjukkan ini adalah suatu ini suatu dokumentari. Satu dokumentari yang di panjangnya 80 minit. Tak balik tuan-tuan dan puan. Saya akan tunjukkan sedotan-sedotan. Nah, kita sering mendengar penderitaan rakyat Palestin. Nah, saya akan persembahkan kepada tuan-tuan dan puan apa maknanya penderitaan. Supaya setiap kali berlaku serangan, kita tidak mengambil, we do not take this for granted. Kita baca surat khabar, semalam berlaku serangan, 2 orang terbunuh. Kita pergi kepada berita yang seterusnya. Bagi kita, these are just statistics. Sebab apa? Sebab kita sudah jemu mendengar ini.
Sejak daripada tahun 1948. Sejak daripada tahun 1948 sehingga hari ini, konflik Palestin Israel tak pernah selesai. Nah, saya nak paparkan pada tuan-tuan dan puan apa yang berlaku hampir saban hari. Ketika wartawan daripada Finland berada di bumi Gaza untuk merakamkan kehidupan rakyat Gaza, pada masa itulah serangan berlaku dan beliau dapat merakamkannya as it is. Yang ini yang supaya kita dapat satu gambaran dan kita tidak lagi mengambil mudahnya bila kita kata penderitaan rakyat Palestin. Dan ini juga memberikan asas kenapa kita bantu rakyat Palestin. Saya harap tabung-tabung malam semalam tu masih diedarkan, dan kita ada sebarkan brosur-brosur sebab bantuan kita ni bukan dalam bentuk cash tapi dalam bentuk projek. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi serangan yang berlaku pada tahun 2008-2009, 1,800 kanak-kanaknya memerlukan, mungkin sekarang ni mungkin boleh tutup lampu sikit, tapi jangan tutup habis, takut tertidur ni, sebab saya tengok ada yang dah terlena dah. Sound dia tak keluar. Ni sound dah maksimum dah ni. Okey, ketika wartawan ini mengambil gambaran kehidupan rakyat Palestin sehari-hari, okey, gambaran ini dibuat ketika rakyat Palestin sedang melakukan aktiviti seharian mereka, dan ketika inilah berlaku serangan. Tengah bandar, sasarannya orang awam. Kita lihat wajah anak-anak yang ketakutan. Perhatikan dengan equipment atau peralatan yang paling kuno untuk memadamkan api. Inilah yang terpaksa dilalui oleh saudara-saudara kita. Dalam keadaan sekatan ekonomi, mereka guna apa yang ada sahaja. Bagaimana nak memadamkan kebakaran dalam keadaan ini? Tanpa pasukan bomba yang sempurna, tanpa pakaian, tanpa peralatan. Tanpa emas, habis pula air. Nah, inilah, ya. Inilah dia realiti. Air dah habis. Okey, mari kita tengok salah satu bangunan yang menjadi sasaran tentera Israel.
di mana semua yang terbunuh adalah kanak-kanak. Jenazah daripada timbunan runtuhan. Nah, itu adalah jenazah yang pertama, kanak-kanak. Ini yang kedua. Ini ketiga, baby. Yang keempat sudah hancur. Dan itu yang kelima. Inilah kalau berlaku serangan, inilah realitinya. Okey, mari kita lihat yang tercedera pula. قاعد نتصرخ يقتل الموظف هذول فقام. في فراغ هذا شاش فراغ على عناية
كنا على ايه؟ Ibunya dah meninggal. Ini anaknya semua meninggal. Perhatikan bagaimana kanak-kanak ini ditembak dari jarak dekat. Itu semua liang-liang peluru. هذا اطلاق نار عن قرب. اعدام اطلاق نار عن قرب. اطفال اطلاق نار عن قرب. متعمد قتل مع سبق الاصرار والترصد. قتل مع Yang ini kepala.
jarak dekat. Tembak dekat. Baju sajalah yang dicium, anaknya dah hancur. Haji yang mencintai asuh-asuh. Sebenarnya kita fikir Ya Rabb. Semua tinggal sebatang kara. الشيطان ويا الواحد لأنه فقد كل الدنيا كل اخواته كل قرايبه كأن حدا عندنا في الدنيا كلها فقدنا الأمان فقدنا كل إشي بحياتنا فقدناه لما الواحد يفقد أبوه ممكن يعيط بالليل يتذكر ويعيط كنت لما أتذكر أعيط بالليل كنت أصحى وأعيط احنا كنا دكتور عشان أعالج المرضى اللي صابوا من اليهودي وعشان أعالج وأطويه وداويه وأعمل عمليات للبنات العناية لما يكون مثلا طرق أو شظية بعمل عمليات. Inilah rumah-rumah mereka.
tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup ya. Penderitaan ini menggambarkan realiti apa yang berlaku on the ground ya. Jadi untuk beberapa minit yang tinggal ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan beberapa usaha yang kita lakukan untuk membantu rakyat Palestin. Yang kita edarkan dalam brosur tadi. Jadi kita alhamdulillah, sedikit penjelasan ya. Gaza adalah kawasan yang terpisah dari tepian barat. Tepian barat ini diduduki oleh Israel ya. This is occupied territory. Tapi Gaza ni Israel sudah keluar pada tahun 2005. Kemudian mereka kepung dan mereka kenakan sekatan. Ni tak ada barang-barang boleh masuk dan tak ada laluan keluar masuk dibenarkan. Sekatan ini berlaku di darat, udara dan laut. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk membantu ya, sebab inilah satu cara untuk kita bersama-sama dengan Palestin, bahu-membahu bersama dengan mereka. Jadi alhamdulillah Asal Sharif telah melaksanakan beberapa projek ya. Kita ada hubungan dengan 7 NGO dan saya nak paparkan, kongsi dengan tuan-tuan beberapa projek yang telah berjaya kita laksanakan ya, secara sepekan lalu saja. Baik pertemuan dengan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, dan kita ada pejabat dekat sana untuk menguruskan pengurusan dana dan juga projek-projek kita di Gaza. Diresmikan oleh Menteri ya, Menteri Buruh dan Tenaga Rakyat. Okey, ini projek kita ya. Pertamanya kilang roti. Hasil daripada kilang roti ini kita dapat mengeluarkan 12,000 keping roti dan kita dapat menampung 400 keluarga miskin ya. Setiap bulan mereka diberikan 50 keping roti, 400 keluarga ya. Dan kemudian projek aquaculture ikan, projek ternakan lembu tenusu, di mana di situ kita hasilkan keju, yogurt dan sebagainya ya. Dan ini keluarga yang menerima bantuan daripada rakyat Malaysia melalui Asal Sharif ya. Setiap bulan ya, kita agi-agikan makanan percuma ni. Ikan segar ni tilapia merah ya, yang berat seekor lebih kurang 500 gram ya. Jadi 2 ekor 1 kilo. Kita edarkan 5 kilo bagi setiap keluarga. Dan ini gambaran masjid di sana. Dan ada satu objek yang berlegar dekat atas. Ini adalah drone ni, kapal terbang Israel yang tidak ada pilot tu. Jadi budak-budak main bola dekat bawah. Maknanya mereka berada di ambang kematian setiap masa. Jadi tazkiratul maut tu memang berlaku setiap masa. Dan inilah dia objek drone tadi. Memang berlegar di atas kepala, mengambil gambar, surveillance dan sebagainya. Jadi bila kita menongak tu, dia dapat ambil gambar dengan jelas. Bola golf yang ada di atas tanah tu boleh diambil kan dengan jelas. Kami pergi, kita dah 8 kali masuk ke Gaza dan saya pergi pada bulan Januari lepas untuk mengadakan audit ya. Kita kena audit projek-projek supaya keyakinan rakyat Malaysia semakin meningkat terhadap projek-projek yang kita lakukan. Di samping itu kita juga hasil daripada kilang roti tadi, spin off kita dapat memberi duit poket kepada anak-anak yatim 366 orang setiap bulan, $50 US dollar. Jadi inilah antara projek yang kita lakukan ya. Ini ketulusan mereka ya. Setiap senarai penerima ada tanda tangan dan mereka serahkan kepada kita setiap bulan ya. Okey, ini roti Malaysia, Hoops Malaysia yang sudah menjadi buah mulut di sana. Ini kilang keju yang juga projek kita ya. Ini ladang ternakan lembu yang menghasilkan lebih kurang 60 liter susu sehari ya. 2 kali perahan tengah hari dan malam. Jadi inilah projek-projek. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang menyumbang, ke sinilah perginya sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Kita tak bagi cash ni, kita laksanakan dalam bentuk projek sebab kita nak projek projek ini memberikan pulangan secara berterusan ni. Inilah dia kilang roti kita, Malaysian Palestinian Friendship Bakery, suntikan modal sebanyak RM630,000 ni. Dan kita dalam proses untuk membina kilang roti yang kedua. Jadi tuan-tuan dan perempuan digalakkan untuk menyokong ni
projek ini sebab kita nak masuk Gaza lagi bulan Ramadan ni, pertengahan Ramadan dan akhir Ramadan, dan kita berhasrat untuk bawa 5 juta ringgit Malaysia, dan kita yakin insyaAllah kita boleh dapat mengumpul jumlah sebanyak itu. Ini kilang roti kita. Ini kolam ternakan ikan, ada 7 kolam dekat situ, ikan tilapia merah dan 1 spesies ikan Mediterranean. Dan ini ikan tilapia ni memang manis, manis sebab dia diternak dalam air yang tidak begitu asin, tapi ada keasinannya tak sampai seperti keasinan laut. Okey, yang saya tandakan dalam bulatan itu adalah kapal tentera laut Israel. Maknanya nelayan dekat sana tak boleh pergi lebih daripada 2 batu nautika dan mereka akan ditembak. Tahun lepasnya kalau tak silap 67 orang syahid. Tapi itulah dia. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan, kita ni membantu satu bangsa yang kuat ni. Mereka ni ada kudrah, ada iradah, ada kekuatan, ada kehendak, tapi mereka disekat untuk mencari rezeki. Salah satu projek yang dilaksanakan oleh Asas Syarif adalah menaja anak yatim dan juga keluarga miskin. Setakat ni 1000 lebih anak yatim sudah ditaja oleh keluarga-keluarga di Malaysia dan juga keluarga miskin. Salah satu daripada keluarga miskin itu keluarga nelayan. Saya nak cerita tuan-tuan dan puan, nelayan ni ketua keluarga dia, ayah dia sudah tak kuat, kaki dah lemah. Jadi tugas menangkap ikan ni diambil alih oleh anak gadis dia umur 13 tahun, seorang-seorang. Kalau dalam keadaan bahaya. Jadi apabila ditanya kepada anak gadis ni apa bantuan yang diperlukan, apa jawapannya? Boleh bagi aku enjin motorbot tak, supaya aku boleh pergi lebih jauh. Itu anak gadis umur 13 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan, kita membantu bangsa yang kuat, bukan bangsa yang minta-minta. Kalau agaknya kita, kalau anak-anak gadis kita lah, kau tengoklah aku umur 13 tahun, aku pun nak main gitar juga macam Najwa Latif, kan? Aku pun nak main Angry Bird juga agaknya lah, kan? Tapi lihat bagaimana kecekalan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, menyumbanglah sebab kita sebenarnya membantu satu bangsa yang kuat dan mereka ini akan menerajui kemenangan umat Islam seperti yang kita bicarakan tadi. Ini keluarga miskin yang kita taja, inilah keadaan kehidupan mereka. Dan kita tengok anak-anak dekat sana sihat ni sebab apa? Sebab mereka ini mendapat bekalan makanan yang kita bekalkan tadi, makan roti Malaysia, kan? Sebab tu kita tengok tembam-tembam sihat-sihat semua. Kita nak pastikan generasi hari ini akan diganti oleh generasi anak-anak sihat, penting ni. Sebab tu kita tak tengok anak-anak macam dekat Somalia yang kebuluran ni. Mereka alhamdulillah makanannya kita akan pastikan mereka mendapat bekalan makanan yang mencukupi, yang berkhasiat. Ini rumah-rumah mereka lebih layak lagi dikatakan sebagai kandang keledai. Ini anak-anak di sana. Dan apa yang kami lintas kat sini adalah kolam najis sebenarnya. Sebab sistem pembetongan semua sudah rosak, spare part semua tak ada. Jadi bertakung ni, kita terpaksa menempuh kolam najis ini untuk pergi dari rumah ke rumah. Inilah yang dilalui oleh saudara-saudara kita di Palestin akibat daripada kepungan dan sekatan ekonomi itu. Beginilah keadaan rumah mereka. Satu rumah sampai 11 anak, 12 anak, mereka punya ramai anak. Alhamdulillah, ini adalah sebahagian daripada perancangan Allah SWT untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Okey, dan ini keluarga yang menerima bantuan daripada Asas Syarif. Okey, satu lagi projek yang kita laksanakan adalah menyiapkan satu bilik keceriaan, playroom di Hospital Rantisi. Hospital Rantisi ini menempatkan kanak-kanak pesakit kanser. Pesakit kanser begitu tinggi di kalangan kanak-kanak kerana Israel menggunakan senjata yang diharamkan, senjata nuklear dan senjata kimia. Ya? Jadi anak-anak memang banyak mengalami sakit kanser. Jadi kita buat bilik keceriaan, dan semasa saya pergi ke sana akhir bulan Januari, mereka buat satu acara perasmian dan dapat liputan besar-besaran di dalam media cetak dan media elektronik, ya, keluar dalam TV dan sebagainya, dan kita merasmikannya. Dan inilah anak-anak yang mengalami pelbagai sakit kronik ni. Ini peringkat awal tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak bagi keceriaan kepada mereka sementara mereka masih sihat ni, sebab kita tak tahu sampai bila. Sebab ada di kalangan mereka sudah berada dalam bilik-bilik rawatan rapi, ICU dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, kesinilah perginya duit-duit yang disumbang oleh rakyat Malaysia. Tataplah wajah kanak-kanak ini, ya, yang tak tahu erti kehidupan lagi, tapi terpaksa menanggung penderitaan yang orang dewasa pun sukar untuk melalui. Ya, jadi inilah anak-anak kita di sana. Jadi setelah kita
beri lagi RM50,000 masa saya berada di sana untuk menyiapkan sistem UPS uninterrupted power supply, sebab mereka selalu mengalami keputusan bekalan elektrik disebabkan bahan api, sekatan bahan api. Jadi kita belikan satu bahan kita panggil UPS supaya bekalan elektrik tadi berterusan. Jadi ini sedikit perkongsian. Kita juga bantu Islamic University of Gaza, dan alhamdulillah ketika di sana kita dapat membantu 21 pelajar untuk meneruskan pengajian. Itulah antara projek-projek tuan-tuan dan puan boleh lihat dalam projek. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan, okey, kami berada di tempat di mana Syekh Ahmad Yassin syahid, dan inilah rumah beliau, di mana di depan rumahnya terdapat satu kata-kata yang diambil daripada Dr. Abdul Aziz Rantisi, inna nuqaddimu qabla al-jundi qadatana. Sesungguhnya kami adalah, sebelum kami hantar tentera-tentera kami syahid dahulu, pemimpin syahid dulu. Ini sungguh benarlah, maknanya satu realiti, pimpinan pergi dahulu ke medan syahid, kemudian diikuti oleh para tentera. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai kalimah akhir, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, dan saya telah pun menyebutnya pada malam tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan takwa ini dengan infak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, dan syurga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, ciri yang pertama untuk mengeluarkan hartanya infak dalam keadaan sempit dan lapang. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama menyumbang kepada kemenangan yang pasti, sebab Rasulullah SAW menyebut akan ada di kalangan umatku mereka yang akan berjuang, dan mereka ini tidak dapat disakiti oleh musuh-musuhnya. Dan Rasulullah SAW berhenti di situ. Kemudian sahabat bertanya, di mana mereka ini ya Rasulullah? Sebab siapa-siapa saja membantu agama Allah, Allah Ta'ala bagi jaminan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bantulah agama Allah, Allah akan bantu kamu, dan akan tetapkan pendirian kamu di atas muka bumi. Tetapi apabila sahabat bertanya, di mana mereka ini ya Rasulullah, dengan harapan apabila Rasulullah SAW bagi tahu, sahabat akan dapat bersama-sama dengan kelompok ini. Dan Rasulullah SAW jawab, mereka itu berada di Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Jadi sekitarnya tidak ada batasan ruang. Sekitarnya sampailah ke tempat yang paling jauh, termasuklah negara kita. Barakna haulahu, yang diberkati di sekelilingnya. Barakah ini tidak ada batasannya. Siapa yang menyangkutkan hatinya ke Masjid Al-Aqsa, Allah Ta'ala akan pancarkan barakah itu dan akan sampai ke hati. Sebab itu sahabat-sahabat kita di Palestin tidak pernah menganggap kita ini berada di barisan belakang. Mereka melihat kita bersama-sama dengan mereka berada di barisan depan. Jadi tuan-tuan bantulah, sebab kita sedang memasuki fasa akhir, fasa menuju kemenangan, dan tanda-tandanya amat jelas seperti yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Lewat hadis-hadisnya, saya ulang sekali lagi hadis ini yang saya sebut malam tadi, akan ada di kalangan umatku mereka yang berjuang di pintu-pintu Baitul Maqdis, dan akan ada umatku yang berjuang di pintu-pintu Damsyik, dan mereka ini tidak dapat dikalahkan oleh pengkhianatan golongan yang berkhianat. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menyaksikan, sebagaimana sahabat menyaksikan janji Rasulullah SAW sudah menjadi kenyataan, kita juga menyaksikan bagaimana golongan pengkhianat rejim-rejim Arab ditumbangkan satu demi satu, dan akhirnya Palestin akan dibebaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengambil waktu yang lebih daripada yang sepatutnya. Semoga ada pengajaran yang iktibar bagi kita semua.